Sekian lama kau menepi, kini dah muncul kembali. Yeah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum semua. Oi, aku Khalid leka tengok video si Black ni buat. Apa khabar semua? Sihat Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sihat sejahtera nak je. Hari ni aku bersorangan lah. Sahabat aku Mawi tak apa sihat kan. Aduh. Aku harap kita yang sama menonton ni doa-doa lah. Mudah-mudahan Mawi segera sembuh dan dapat bersama dengan aku lagi lah. Okey, jumpa kita lagi dalam Sembang Kuih Gelang. Live bersama dengan kawan-kawan animasi kita. Hari ni kita ada seorang panel yang kita jemput khas. Diam tapi berkesan. Tajuk hari ni nampak. Diam tapi berkesan. Pasal apa tu Okey, kita pun tak banyak masa sebenarnya untuk live ni. Panjang-panjang lebar nanti korang bosan kan. So kita terus je. Kita jemput kita punya panel Encik Hasrul Hisham Ahmad atau lebih dikenali sebagai Black. Alamak. Black, sihat tak? Khabar? Sihat. Alamak, mungkin puisi kita sekarang Puisi okey. Lain clear semua sana? Boleh dengar aku sekejap? Boleh. Delete sikit. Kita tengok berapa ramai penonton yang tengah watching kita ni. Boleh tahan. Dekat 100,000 lebih lah. Ada lebih kurang? 100,000. 100,000 lebih. Ramai main. Aku rasa pasal kau ni Black. Ramai peminat rupanya. Alamak. So, macam mana Black? Hari ni kita punya topik diam tapi berkesan. Diam tapi berkesan apa benda tu? Siapa bagi tajuk ni? Kau bagi ke kita punya apa nama ni? Manager ni? Aku mana tahu. Aku cakap benda-benda korang lah. Kau kat mana ni? Kat office ke? Kat rumah ke? Aku kat office. Rumah aku dekat dengan office, so aku datang je lah kan. Untunglah rumah dekat office. Kau kat mana Yong? Aku dekat rumah lah. Time-time sekarang ni maklum je lah kan. Menyanya-nyanya pula kita ni Black kan. Itulah tu. So kita terus kepada topik lah Black kan. Buat-buat sebab masa kita tak panjang orang bagi kan. Kalau ikutkan sepatutnya berapa 10 minit? Mana cukup 10 minit kan. Nak bercerita pengalaman kau je dah sampai berjam. Itulah kan. Memang pasal pengalaman tu dia. Apa dia? Pun dah 12 minit lah. Ni tu pun dah 12 minit dah habis. Ini pun 12 minit dah ni. Kalau ikutkan dah habis dah kan. Okey Black, tak apa. Aku rasa kita terus lah. Kita buat benda ni santai je. Tak perlu nak formal sangat kan. So mungkin ada di kalangan penonton kita ni yang join kita punya live ni mungkin tak apa kenal diri kau siapa kan. Dan daripada mana kau sebelum ni. Warga negara Malaysia ke ataupun bukan. So silakan Black. Kenalkan diri. Kan. Aku kenalkan diri macam mana tu? Kenalkan diri macam mana tu? Maksudnya sebelum ni apa yang kau buat kan? Adakah kau memang dalam industri animasi ataupun memang dalam apa orang kata selain daripada animasi ke macam mana? Okey lah, aku cerita pada satu hari lah. Alamak. Pada satu hari. Panjang satu hari. Lama aku tak dengar ayat tu. Aku asal dia sebelum masuk animation ni. Aku sebenarnya kerja aku tukang sapu sampah je, kontrak sapu sampah.
Oh ya? Sampah. Serius lah? Macam ni. Tapi dekat kawasan kampung aku lah. Sesuai tu kalau tengok rupa. Lepas habis SPM, sesuai. So, lepas habis SPM tu aku je sapu sampah je. Oh, okey. So, ada satu hari tu biasa kita dulu kan baca surat khabar kan. Keluarlah surat khabar ni, jawatan kosong animator, kelayakan, melukis dan SPM. Itu je. So aku pun apply. Tapi aku tak tahu apa maksud animator tu. Aku cuma tahu kerja ni melukis. Aku boleh melukis. So aku pun apply. Kau pandai melukis tak, Black? Boleh lah sikit-sikit. So aku pergilah walk in interview tu kat Ipoh. So yang interview aku tu aku tak sangka sebenarnya Ujang. Abang Ujang itu kan kat tunis tu? Ujang kat tunis tu yang interview aku. Ini kerja apa ni kan? Interview. Dia pun dengan cara dia low profile tu, dengan sambil sarapan pagi dia tanya aku mana artwork lah semua. Aku pun bagi. Dia kata lagi 2 minggu dia orang call. So aku tunggulah 2 minggu tu. 2 minggu tu dia cakap aku dapat kerja kat KL. So bermulalah tahun 95 tu aku merantau di Kuala Lumpur. Tahun 95 Aku baru nak tanya tahun tadi. Aku dah sebut. Elok sangat lah tu. Betul lah tu. Pertengahan tahun 95 tu aku pergi KL kerja lah. So sampai di office tu memang aku terpinga-pinga lah macam kerja apa ni. Tak ada experience gitu kan. So dia bagilah hari permulaan tu suruh lukis. Sontorin tu. So panjang cerita kau ni, sempat aku buat kopi dulu ni. Itulah tu. Betul. Nak panjang ke tak pendek? Tak apa, teruskan. Sementara aku siapkan kopi aku ni. Alamak, dia pula subuh ni. Dalam proses 3 bulan tu. Yelah. Dalam proses 3 bulan tu aku buat je apa yang dia suruh. And then selepas 3 bulan tu diorang masukkan aku ke dalam production buat animation. So masa tu lah baru aku tahu. Masa tu arwah Cik Cam tunjuklah macam mana nak buat animation ni. Masa tu dalam 3 bulan tu aku pun buat je. Lepas 3 bulan tu aku masuk production. 2 bulan tu aku masih buat animation, 2D animation. Tapi dalam masa production 2 bulan tu, kebetulan meja aku ni sebelah dengan super senior Usut Santorian tu, Cik Lee. Memang sebelah je partition dia. Aku bekerja di sebelah dia tu. Lepas tu aku ni memang daripada sekolah lagi aku memang suka painting. So reference aku dekat majalah Fantasi ni ada seorang pelukis ni, orang lama ni, dia Ismail Latif. Dia selalu buat abstrak pasal bulan lah apa semua kan. So bila aku dapat komputer tu aku tengok macam ni komputer ni boleh buat lukisan, boleh buat macam abstrak Ismail Latif ni. So aku bega-bega lah software tu. So aku buat efek. Buat efek sampai biru komputer tu. Sampai keluar blue screen. Cik Lee ni dia tengok aku buat benda tu. Dia tengok dia cakap kau ni boleh buat efek ni. So masa tu pun aku tak tahu apa efek yang aku boleh buat. Aku pun buat je lah. Buat efek tu. Sampai satu hari tu kita orang pindah balik ke bawah. Tiba-tiba aku kena transfer dari department visual effects untuk Usut Santorian. Zaman tu dah ada visual effect Dah ada. Tapi aku tak tahu apa benda visual effects ni masa zaman tu kan. So aku buat je lah apa yang diorang bagi. So zaman Usut Santorian tu komputer tak software dia tak secanggih sekarang. So kerja aku memang aku buat tracking, buat zoom, buat efek lah, api lah apa semua kan. So period aku masa Usut Santorian tu kerja aku memang sikit sebab semua efek yang lama-lama tu dah ada library. So aku berkesempatan untuk belajar dengan benda-benda lain. Itu asal aku lah. Ya. Soalan lain? Ramai peminat kau lah Black. Nampak tu ada kita tengok dekat sini dia
Anwar Syarif, peminat abang-abang kan. Memang ramai peminat kau ni. Okey, masa zaman tu yang aku tahu, kita guna software AnyPro kan. AnyPro ni memang ada pula makhluk kat belakang tu. Apa nama AnyPro ni? Software tu sesuai ke Black untuk buat visual effect ni tadi? Entahlah, aku masa tu kita budak lagi kan, masa tu bela, umur aku 19 tahun masa tu. Kita rasa software tu memang boleh buat lah. Tapi bila aku dah ada pengalaman dah sampai sekarang ni, sebenarnya software tu dulu dia buat untuk preview engineering. Maknanya apa yang kita buat, engineer buat apa, macam mechanical engine apa semua tu, dia nak previewkan playback, nak letak hero semua, dia gunakan software tu. Tapi arwah Checkcam ni, arwah Checkcam ni dia bijak sikit kan, dia kreatif. Dia buat betul tu. Jadikan animation benda tu kan. Jadikan animation tu. So waktu tu memang Black. Waktu tu memang kau buat animasi ke? Department apa yang kau terlibat waktu tu semula? Aku memang 3 bulan tu aku buat animasi. Tapi selepas 3 bulan tu dia orang transfer aku buat buat effect. Okay. Dan guna software AnyPro. Software AnyPro. Lukis pakai mouse kan? Jadi software tu dia bukan software, dia color dia tu 5/6 je. Dia tu bukan full color macam sekarang Windows. Dia tak pakai Windows pun dulu. Dia pakai DOS kan. Run dalam DOS betul tak? Nak masuk DOS pun kau kena type macam script ke apa benda betul? Betul. So kita punya activity kita limit kat situ dulu. Yes, betul. Jadi macam kau punya pengetahuan kau dalam 3D pula. Kau belajar di situ juga atau macam mana? Okey, aku itulah macam aku cerita tadi. Masa aku dalam dekat masa aku buat shoot soundtrack tu, kerja aku buat efek ni sikit. Tak banyak pun. So aku ada kesempatan untuk belajar. So 3D ni aku dapat tahu, so masa dalam Karisma Pictures tu ada satu department ni, department 3D. Aku jarang lah masuk kat situ. So satu hari tu aku masuk, aku nampak dia ada member office lah. Dia pakai software tu. Dia memang animator lah, 3D animator. Dia kalihkan apa, ada jet yang ditunjuk tu macam real betul ni, lagi real pada AnyPro yang aku pakai ni. Start tu pada aku macam ini software lain ni, aku nak kena try ni. So hari-hari aku pergi kat situ, aku tengok dia orang bekerja. Sebab kerja aku dah habis, aku dah tak ada, kerja aku sikit je. Aku pergi kat situ. So Manon macam tu, Yaya. So hari-hari aku tanya sampai hujung hari aku macam aku tanya Yaya, kau ada disket tak untuk aku install kat komputer aku 3D ni? Tak ada. So dia bagi aku disket, ada 10 disket. Masa tu install tak ada pakai CD, pakai disket. So ada 10 aku install. Aku try lah komputer aku sambil tu kan. Sambil orang datang je aku tutup. Aku belajar sesuatu kan. So sampai level macam ini nak kena belajar lebih ni. Aku kumpul duit, aku beli buku. Dulu tak ada YouTube semua ni. Aku beli buku tebal juga buku ni, tebal ni lah. Dia panggil Fundamental 3D. So aku belajar lah tu, cakap orang putih tak kerti. Aku belajar lah juga bahasa orang putih ni. Belajar. Aku baca lah juga sampai habis tu buku tu. Sampai demam lah juga kan. So start situlah aku macam software ni sebenarnya fundamental dia macam ni je. So sampai sekarang kalau orang bagi software pun aku masih boleh gagah mengawal software tu sebab aku dah tahu fundamental software tu macam mana asalnya. Iyalah. Betul. Itulah belajar 3D. 3D apa masa tu? Kita belajar? Dulu 3D Studio, dia tak panggil 3D Studio Max. Dia pun RAM pakai DOS juga, saya tak silap aku. 3D Studio. Dulu dia bukan macam software dia lah kan? Jangan software dia. Dulu kau tak salah aku kan kau buat background ke? Like aku dalam efeknya dekat Usop tu dia ada department lah, animation apa semua. Betul. Tapi efek punya department ni dia sebenarnya aku seorang je. Sebelum tu ada orang lain lah. Aku seorang je. Tapi
bila aku seorang, tak adalah department. Aku kena duduk dalam department background. Oh. Sebab tu orang tengok aku buat background. Aku buatlah juga background kan. Sebab nak gerakkan apa benda-benda kan. So aku Betul. dalam department tu. Padahal aku seorang je kena buat effect tu. Patutlah. Tu aku ingat aku buat background dulu kan. So dekat background ni tadi, maksudnya efek yang kau buat tadi. Maksudnya macam camera pan, lepas tu shadow dekat karakter semua. Benda-benda macam tu lah yang kau akan buat. Benda itu lah. Benda macam tu lah. Dia ada satu yang aku ingat sampai sekarang yang ada satu cerita Soap Santara ni, cerita dinosaur. Okay, yang Soul buat storyboard dia. Storyboard dia tu dia ada lens flare. Dekat dinosaur tu ada lens flare. Tapi software ni pro dulu, dia tak ada tool untuk buat lens flare tu. Aku cakap macam mana nak buat ni kan. Aku merayau satu office tu cari tengok apa benda macam mana aku nak buat ni. Aku pergi kat department layout ni, dia ada software Photoshop masa tu. Photoshop dia orang scan kan. Photoshop So aku tengok, duduk belakang tengok, aku dia orang belah je, aku godik-godik tengok kan. Apa benda software ni ada. Ada juga tool kat situ, filter lens flare. Aku cakap, ada. Aku pun apa lagi, aku cakap pinjam je lah software ni. Aku nak try juga. So daripada scene yang dah siap, dinosaur ada lens flare tu, yang tak ada lens flare tu, aku masuk skeping dalam Photoshop. Dalam tu lebih kurang dalam frame lah, silap aku 30 frame, lebih kurang 30-20 frame lah. So aku masukkan skeping dalam Photoshop tu, aku apply filter lens flare tu dalam apa Photoshop tu. Kemudian aku pindahkan balik dalam disket, aku masukkan balik dalam ini Pro aku tu. Yelah, zaman tu memang zaman disket kan. Sekarang aku rasa budak-budak baru pun tak tahu disket tu apa kan, silap. Betul tak? Tak tahu. Memang dah tak ada dah disket tu. Nak apply effect tu pun memang bekerja keras jugalah kan. Kau kena cari solution yang ni kan. Disket tu pun kapasiti dia tak besar. Betul tak? Satu Mac je. Satu Mac je kan. Jadi skeping lah aku kena buat sampai 30 keping, 40 keping. Lepas tu kau ingat like, sebab kau lebih pada teknikal kan, banyak teknikal punya part tu semua. Kita dulu, kita guna PC tu, berapa RAM yang kita guna? Dulu dengan RAM dengan dia punya hard disk dia rasanya rendah kan? Tapi ingat tak? Rasa rendah. Ingat. Aku punya komputer, kebetulan aku department buat efek. So komputer aku error sikit pada yang geng-geng lain lah. Aku punya pun RAM aku 4 MB. Aku punya processor aku 4A5. 4A6 dia bukan Pentium lagi. Betul? Bukan zaman Pentium. Bayangkan lah kan. Betapa beruntung budak-budak sekarang kalau kita tengok. Dia punya PC tu spek. Tapi 3D bukan perlukan PC yang besar dia punya tu. Like, masa tu 3D dia masih boleh jalan lagi lah dalam RAM dalam 6, dalam 8 MB dia boleh run lagi lah, tapi dia slow lah. Biji ikat dia masa tu, biji ikat dia kena power sikit lah. Betul. Kan. Dahsyat kan. Zaman-zaman tu kau dah boleh buat efek semua. Kan. So apa nama kaitan Black untuk kau lah sebagai orang yang visual effect ni dengan animation, terutama 2D ni tadi. Ada kaitan ke atau sebenarnya dia satu bidang yang berbeza? Sekali lagi ulang-ulang tak apa dengar. Aku dah rasa macam bijak bila tanya soalan yang macam tu. Kenapa kau suruh ulang balik? Soalan bijak je aku pening. Soalan bijak. Apa yang aku nak tanya ni? Okey, dia macam ni. Aku cuba. Okey, dia macam ni. Visual effect, aku rasa dengan animation, terutama sekali 2D, ada kaitan tak? Apa kaitan dia? 2D animation dengan visual effect atau lebih visual atau Ada. Dia ada kaitan dia visual effect ni sebenarnya dia macam department makeup artist lah kalau kita shooting. Kat mana-mana media pun dia ada kita video, filem, drama, apa benda animation 3D, dia kena ada satu department visual effect ni. Dia contoh visual effect. Dia kata 2D animation tu dia nak buat asap. Asap ataupun dia nak buat camera move, ada asap, ada particle. So animator tak boleh buat. Animator dia sebenarnya untuk menganimatekan karakter tu sahaja.
Tapi yang benda secondary action ni semua kan, asap lah apa semua, impact daun bergerak apa semua macam-macam lah, api lah semua, itu dia kena pindah dalam visual effects punya jawapan. Dia bagi kesan visual tu. Memang kena ada. Kesan visual. CGI pula? Kat Hollywood pun dia ada. CGI itu computer generated image. Maknanya kalau kau buat 2D pun, kau buat apa pun, asal benda yang di-generate oleh komputer itulah CGI. Banyak orang salah persepsi tu. Visual effects dengan CGI tu banyak orang cuba salah. pegang sikit lagi. Dia visual effects ni macam aku cakap tadi lah, visual yang kita effects kan. Maknanya video dah siap, tak kira lah video tu dalam 3D ke, dalam 2D ke, kita effectskan video tu. Supaya contohnya asap ataupun api kita buat kan. Tapi CGI ni benda yang kita buat daripada dalam komputer. Contohnya benda simplenya pun kalau kita buat Photoshop je pun kita touch up dia consider dalam CGI lah. Kalau kita buat 3D tu jadi CGI lah. Dia beza benda tu, term dia tu dia lain. Okey. Itulah aku kita pun tak apa nak tahu. Jadi kebetulan jumpa dengan pakar ni aku nak lebih jelas lagi lah kan. So apa nama ni, aku tengok kat sini kau punya biodata aku dah simpan kau punya biodata ni, orang bagi aku kan. Bila akan come on lah kan. Kau pernah mengarah filem Black? Ada lah juga. Dua filem aku mengarah. Filem apa tu Black? Satu ni filem. Kau memang mengarah filem tu ke? Atau kau mengarah dari satu part, maksudnya visual effect ke, CGI ke? Filem tu. Aku mengarah keseluruhan filem keseluruhan filem, dua filem lah. Kenapa? Sesuatu yang tertinggal dengan Pecah tajuk dia. Itu under Grand Brilliance. Tapi sebelum tu aku ada produce satu filem. Aku menerbit satu filem sebelum aku direct tu. Menerbit Filem. Tapi ni joint venture filem lah. Aku dengan syarikat aku dengan TV3. So aku menerbit filem Hantu Fighter filem tu. Filem tu yang membuatkan aku dan kawan-kawan aku sekeliling aku yang bekerja dengan aku ni agak meletup lah masa tu. Lepas tu baru aku mengarah filem. Tu pun aku dapat offer yang dia orang cakap, kau try lah Black, try. Aku pun masa tu tak buat filem juga, tapi aku cubalah. Sebab aku ni jenis macam kalau orang suruh try, kalau rasa benda tu ni aku try je lah. Betul. Mana kau suka mencuba lah Boleh lah. Tapi dua filem tu sebelum tu aku ada juga mengarah juga, tapi benda-benda kecil lah macam iklan, corporate video, ada juga magazine TV, ada juga aku ni. So aku dah ada sedikit experience dalam okay. Baik, aku rasa sambil borak ni kita tengok ada soalan-soalan mungkin daripada kita punya penonton kan. Sekejap aku scroll tengok apa yang ada kan. Antaranya aku tengok daripada atas dulu balik. Ini semua soalan-soalan biasa. Antonio, hai Abang Legend. Abang Legend katanya love Abang Black. Ramai pula peminat Abang Black ni. Alamak, dua jejaka handsome ke udara terkesima pakcik. Cik Juragan Umar. Alamak, yang ni aku setuju lah kan. Soalan ya. Aku terus terkesima pada kau cakap. Okey, soalan. Ada ni daripada Hafiz Raslin. Render berapa lama? Berapa lama tu? Aku rasa ni soalan dia mungkin yang kita punya perbincangan tadi tu. Render berapa lama? Masa zaman kau tu lah. Berapa lama tu? Masa zaman aku dia general juga dia punya tanya soalan ni. Render berapa lama tu? Okey. Apa benda aku kan? Kita ambil kepada zaman tadi gitu. Okey, zaman dulu tak ada, kalau usuk Sontiran dia tak ada term render dalam usuk. Dia save je. Tapi dia kena proses dulu. Maknanya proses yang dia kata kalau aku buat tracking dalam satu shot usuk Sontiran tu kalau benda tu lebih kurang dalam 2 saat, aku rasa dekat 10 minit jugalah. Aku kena proses benda tu dulu, kemudian baru aku save. Save tu pun lama. Dalam 10 minit. 20 minit lah habis proses tu. Render tu. Dulu punya style tak ada term render masa dalam AnyPro tu. Tapi kalau dia tanya render sekarang ni, kita bergantung kepada polygon yang kita buat tu kalau dalam 3D.
Polygon objek tu. Itu kau bercakap 2D kan yang tak ada 2D. system render tadi. Tapi kalau 3D waktu tu pula Kalau 3D dia bergantung pada polygon objek tu. So andai kata kotak ni kan. Kotak ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 lah, 6 ke 8 kan. So dia sikit je. Dia punya surface dia tu. Tapi kalau di celah-celah ni ada lagi kotak-kotak, yang tu jadi lambat tu render tu. Kemudian kalau ada effect pula, buat air lah, buat api, dia lagi makan masa lah. Berjam-jam lah kadang. Nak completekan tu jadi lama lah. Kena kau punya hardware tak high end pula. Lagi jahanam ni buatnya tak? Lepas tu blackout lah pula kan. So kita harap menjawablah persoalan tadi So kita tengok soalan lain pula kalau ada. Okey. Daripada Azirul Shah. Azirul Shah ni tanya, kalau satu filem masuk 60% VFX, berapa lama buat dan kos dia berapa kali ganda? Alamak, ini dah tanya kos ni macam nak buat dia kan. Kan? Bagilah aku sikit jawab. Harapan ni untuk kau jawab. Satu filem masuk 60% VFX, berapa lama buat dan berapa kos render. Okey. Dia mengikut pengalaman aku lah. Kalau 60% dalam satu filem tu, maknanya dia menggunakan keseluruhan CGI, kita kena kira bajet producer bagi tu kan. Kita ambil 60% juga dia punya bajet. Itu kita cerita kasar lah. Kalau filem tu dia kata RM1 maknanya RM600,000 lah kos dia tu. Itu kos yang kasar lah. Tapi kalau nak cerita detail, kita tengok apa CGI dan effects yang kena buat. Dia kata 60%, tapi sebenarnya effect tu buang wire je. Dia bukan dalam letak karakter 3D semua kan. Tapi sebenarnya 60% tu buang wire je. Kos dia mungkin lagi rendah. Tapi kalau 60% tu ada karakter monster dalam filem tu. Dia jadi kos lain. Maknanya kita kena involve department 3D, kena involve department tracking, kena involve macam-macam department kita kena involve. Tapi kalau efek tu macam aku cakap tadi, buat buang wire je, rotoscoping semua kan. So kecil lah department dia. Kos dia kat situ. Sebenarnya kos CGI ni manpower. Sebab tu kalau kita tengok cerita Hollywood, kita tengok cerita Hollywood tu, ending credit dia tak habis-habis. Sampai 2 lagu, 3 lagu kan, sampai beratus orang buat CGI dia. Betul. Bayangkan, kita bayangkan filem Hollywood tu, cerita Lord of the Ring lah, ada 300 yang buat CGI, termasuklah CGI tu semualah. Banyak buat 3D, buat ini, buat itu, buat ini. Dah ada 300 orang. Kita bayarlah gaji dia, seorang satu kepala RM3,000 sebulan. Dia buat, masa tu, proses dia buat tu mungkin dalam 2 tahun. 300 orang kali RM3,000 sebulan, kali dengan 2 tahun. Itulah bajet dia. Tak termasuk lagi kos-kos elektrik, kos-kos nak beli barang lah apa semua kan. Itu dia lah ni. So kita kat Malaysia ni, kita ada limit. Sebab producer pun dia tak berani lah nak letak kos besar, nak berani kan, sebab market kita kecil. So kita terpaksa lah kompromi kat situ bajet. Dan ada juga kadang dia orang datang dengan satu bajet kan, bagi tahu kau kata ni bajet kita banyak ni je, so boleh tak buat. Kalau dalam situasi macam tu baik, aku bila dah melalui zaman-zaman yang daripada dulu sampai sekarang, aku dah lalu apa dia punya masalah-masalah ni. So situasi tu aku buat macam ni je. Aku akan cakap dekat producer dengan siapa-siapa je. Aku cakap, kita buat macam kita beli, kita pergi kedai mamak. Kalau order roti canai, dapat roti canai. Kita tak dapat lah murtabak telur ke murtabak sardin. Tapi roti canai aku ni, aku bagi kuah lebih. Mungkin ada daging seketul 2. Sebab bajet dia kat situ je. Bajet dia roti canai je. Kita nak buat lebih, kita kena bayar orang lebih. So terpaksalah kita kompromi dekat situ. Dia orang nak berkarya, kita pun nak berkarya. Tapi kos tu, sebenarnya kos ni is quality cost kan. Sebenarnya kos tu sebenarnya, anda kata kos tu quality lah. Maksudnya kalau kita nak buat quality, sebenarnya kos. Macam kita Ferrari. Sebab apa dia mahal? Sebab dia berquality. Kita murah, dia murah sebab dia kurang sikit quality dia. So benda tu sebenarnya common sense je. Orang tak sedar.
Masa pun main peranan juga kan Masa bayar dalam masa bajet tu. ciput kan, nak Hmm. cepat, tu dah dia. So kita pergi pada soalan-soalan lain kot kan. Ni daripada Muhammad Safwan, Muhammad Arifin. Okay, kalau nak berjinak dengan visual effect ni, SW ni apa benda? Oh, software kot. Software apa paling ringan boleh install kat PC untuk newbies? Untuk newbies dia paling ringan sebenarnya. Visual effects ni banyak juga jenis dia punya apa? Dia punya rangkaian dia visual effect ni. So kalau newbies ni macam mengikut pengalaman aku pakai Photoshop dulu. Photoshop paling minimum. Photoshop dengan After Effects. Dua tu gitu. Okay. Macam Photoshop ni kita buat manipulate gambar. Maknanya kita make painting dengan gambar tu. Kita manipulate gambar tu. Dia kata gambar suasana KL, kita tukar-tukar dia campur dengan London apa semua kan. Kita buat dulu manipulate tu gambar tu. Lepas tu kita masuk After Effects tu, kita gerakkan. Itu memang first step lah. Kalau newbies nak belajar. Photoshop tu sebenarnya benda yang paling penting untuk visual effects punya artis lah. Dia kena tahu. And then bila masuk effects tu bergantung pada company dan user lah. After Effects ada, Neo ada, macam-macam software ada. Yang ringan sekarang ni yang consumer pakai After Effects lah. Oh, After Effects yang paling apa ni dan minimum hardware PC yang paling minimum. Maksudnya berapa RAM dia, kena ada hard disk, kena berapa yang boleh. Minimum sekarang dia boleh kongsi kan? Sampai bagi 8 gig. 16 gig RAM dia. Paling minimum lah tu biji kad dia GeForce. Tapi kalau kita beli software komputer yang spek game tu dah boleh buat dah sekarang. Tak macam dulu dah. Spek game ya. Yang kat kedai jual spek game tu dah boleh lanyak dah. Oh, okey. Tak perlu share speed pun. Tak perlu share speed. Lain lah. Lain macam dulu lah. Tak macam dulu. Yalah kan. Sekurang-kurangnya adalah apa nama maklumat daripada engkau kan. Sekurang-kurangnya macam aku nak belajar tadi, betul lah juga soalan tadi tu. Betul juga. Ini kalau macam ni betul lah boleh. Kalau budak-budak student ke anak kau ke nak belajar, maknanya spek game tu sebenarnya dah lepas lah. Tapi spek game dah lepas lah sebenarnya bila Adobe dia ada keluar juga dia punya recommended spek tu. Bila aku tengok sekarang 16 gig. Tapi itulah budak-budak ni bila pakai spek game, main game pula. Orang suruh belajar kan. Okey, sementara tu kita tengok lagi soalan-soalan lain kalau ada. Kalau tak kita borak lagi sampai besok pagi kan. Seterusnya okey, yang lain awesome tuan-tuan. Okey, ini lebih kepada pujian. 60% misal kata macam Avengers. Tak pasti soalan ke ataupun ni. Kenapa market kita kecil? Kau boleh jawab boleh? Boleh kot. Ni aku rasa lah Faisal Jalil. Ya, okey. Market kecil. Kenapa market kecil? Okey, dia ni aku cerita pasal filem bukan animation lah. Okey. Animation market kita besar. Animation ni market besar, tapi yang aku cakap market kecil ni filem tadi tu sebab bahasa ni aku punya yang aku nampak lah. Bahasa kita pakai bahasa Malaysia lah. So bila bahasa Malaysia ni aku punya teori lah. Kita punya penduduk Malaysia, population kita 30 juta. So yang menggunakan bahasa Malaysia ni penduduk majoriti kita Melayu 60% saja. So, okey, 60% saja yang tengok wayang. Adakah 60% tu je tengok wayang? Mungkin bukan 60% kot tengok wayang. Mungkin 10% je daripada situ. Sebab pada aku bahasa, sebab aku pernah pergi Bangkok, aku tanya juga orang Bangkok ni, dia orang punya filem ni macam mana kan. Dia orang pun masih dalam situ bodoh-bodoh, dia orang pun at least kutip 5 juta dulu. Benda yang paling simple dia orang boleh kutip 5 juta. Lepas tu bila aku check balik, betul lah dia orang boleh kutip 5 juta sebab dia orang satu bahasa je, bahasa Siam je dia orang pakai. Kau pergi tengok kau tengok cerita Spiderman pun aku pergi, bahasa Siam juga. Dia menggunakan bahasa tu satu. So semua orang boleh tengok. Macam kita kadang-kadang ada yang Cina ataupun India yang tak tengok sebab dia tak orang main bahasa Malaysia tu, dia tak familiar dengan tu. Tu macam kita jadi skop kecil.
Tapi kalau bahasa kita tu satu Malaysia guna 30 juta, mungkin separuh tu pergi tengok. Kalau 30 juta 10 juta pergi tengok kan. Kau kira lah satu tiket RM10. Aku nampak kat situ lah dia punya market tu. Nampak bijak kau Black. Boleh cakap macam tu. Ada. Kita punya sembang patut 10 minit ni dah lebih panjang ni. Kan? Sebab apa? Aku tengok soalan-soalan makin banyak lah masuk Black. Kan? So macam mana? Kau rasa kita nak teruskan ke kita ni? Aku ikut je lah. Tak ada job, tak ada kerja. Boleh lah memang. Okay. Kan? Kita kena layan Black. Orang-orang yang menonton kita ni. Kan? Diorang bertanya ni sebenarnya bila orang minat. Nak tahu kan? Dalam masa sama. Tanyalah soalan kita sama-sama boleh. Apa dia? Kau tanyalah soalan mencabar sikit bagi aku pening. Bagi ni dulu kita tengok penonton-penonton kita punya soalan ni dulu kan. Aku tanyakan nanti banyak lagi ni. Okey. Daripada Muhammad Zahir Zainal Abidin. Apa cara terbaik untuk majukan visual effect dalam filem Malaysia since market kita kecil? Jadi continuity dengan soalan tadi tu. Soalan. Apa cara terbaik untuk majukan visual effect dalam filem Malaysia? Ini susah nak jawab, tapi aku cuba jawab lah. Okay. Dia sebenarnya kau kena show off. Kau punya visual effect dalam filem kau tu. Andai kata sebab sekarang ni sekarang ni zaman yang paling mudah untuk kau show off. Berbeza pada zaman-zaman aku dulu, yang zaman-zaman kita dulu lah, 10, 15 tahun dulu kan. So YouTube ada, Facebook ada, semua tempat ada yang kau boleh show off satu dunia yang kerja kau macam mana. Tak perlu kau buat satu filem pun. Kau tak perlu buat satu filem pun. Kau buat mungkin short filem 1 minit, 2 minit yang fully VFX dan filem. Kau tayang dekat Facebook, kau viralkan dalam Facebook. Ada juga aku jumpa seorang budak-budak baru yang buat benda tu sampai jadi viral kan. Sampai orang luar pun tahu. So sebenarnya atas kita nak buat tapi kita tak buat. Kita tak rajin nak buat. Tapi aku nampak sekarang cara kita macam tu lah. Sebab aku pernah sekali, ini pengalaman yang aku tak sangka. Zaman masa aku buat Hunter Fighter tu, sementara aku buat tu ada satu MDEC buat top visual effects supervisor daripada Transformers datang buat top. So kita orang pergi lah ramai-ramai kan. So bila session berehat tu, minum teh tu, aku dan geng-geng aku ni pergi jumpa VFX supervisor ni, adalah aku punya member seorang, pergi sembang-sembang. Dia tunjuk showreel Hunter Fighter punya trailer dengan kerja-kerja ni. So VFX supervisor yang putih ni dia tanya, berapa orang buat cerita ni, buat VFX ni? Kita orang cakap kita orang buat 9 orang ni. 9 orang. Dia tanya 3-4 kali, dia tak percaya. Okey. Dia dah tanya, so dia proud lah mana Malaysia boleh buat apa semua. Masa tu pun dia datang dia nak cari orang kerja buat VFX. So dia dah tanya, so dia dah balik sana, kita orang dah balik sini. So dalam 2-3 minggu ada orang yang net call, dia cakap VFX daripada Star Trek dan Kari ke apa nama dia nak company aku ni buat untuk filem grade B dia. So sebenarnya benda tu kita tak expose je. Balik pada soalan tadi, kita tak exposekan kita punya kerja tu keluar. Tapi bila orang luar nampak, dia macam sini boleh buat lah. Sebenarnya atas kita je, kita nak expose ke tak nak. Itu soalan tadi dulu. Sebenarnya ada jalan je sekarang ni. Itu soalan tadi. Aku rasa menjawab lah soalan tu tadi mudah-mudahan lah. Kan? Aku pun macam confused tapi dengan cerita kau tu menarik kan. Maknanya kita kena menunjukkan kita punya awak tu tadi. Dalam masa sama orang nampak awak tu tadi, so dari situ nanti baru dia orang akan rasa macam sebab ada yang sekarang ni zaman-zaman TikTok ni aku tengok ada seorang budak muda apa nama kata dia buat efek macam Z King yang buat manipulate trick buat trick kamera tu. Dia buat so dah jadi viral, so orang tahu kan. So mungkin dia sekarang ni dapat servis luar ke apa kita tak tahu kan. Betul. Itu sebenarnya salah satu cara untuk kita grow. Okey. Terbaik Black. Kita tengok lagi soalan-soalan lain. Terlanjur ada soalan ni kita cuba jawab semua yang ada kan. Kita jangan jawab je lah. Orang kata mengecewakan lah kita punya penonton ni, penat-penat dia orang duduk menunggu kita.
Betul. Okey, seterusnya. Abang. Abang Jai. Apa beza animasi 2D dan 3D dari segi kos? Ada beza ke Black? Kos dia? Oh, ada. Ada Ada. Oh. 2D dengan 3D Beza dia dekat hardware. Hardware. Kalau 2D ni ada juga kot kos-kos yang beza yang lain. Yang 2D ni komputer dia tak perlu nak canggih sangat dengan daripada 3D. Lepas tu dia mungkin tak perlu ada render farm. Macam 3D ni department tu 3D punya production ni dia kena ada render farm. Jadi dia tak boleh keluar visual tu. Kalau 2D dia pergi lukis, lepas tu save tu dah ada dah kan. Lepas tu manpower juga kot. Yang ni pun aku tak pasti sebab manpower di Malaysia ni ataupun di luar mungkin 2D ni murah sikit, 3D ni mahal sikit, so aku tak tahu. Tapi kat Malaysia ni mungkin sama je harga dia. Tapi setahu aku lah dekat Malaysia ni 3D ni gaji dia mahal sikit, 2D ni murah sikit. Yang dipraktikkan di sini lah. So cost dia beza banyak kat situ lah. So memang ada perbezaan lah. Ada 2D dengan 3D. 3D ni mahal sikit. 3D lebih mahal kan maksudnya berbanding 2D? Dia mahal kat kos dengan masa lah. Okey. Baik. Faham. Dia harap menjawab persoalan tu tadi. So kita pergi kepada persoalan ini macam kenal ni, Normala Supan. Alamak pun tuan tanya juga. Okey. Soalan dia, apa perbezaan penggunaan software 3D Max dengan Cinema 4D? Mana lagi senang nak guna? Tu dia. Ini soalan yang apa? Dia macam bukan bijak lah. Soalan ni payah nak jawab. Sebabnya payah nak jawab user. Sebab dia akan user. Sebenarnya kadang-kadang ni mengikut pengalaman aku lah. Software ni dia akan buat mengikut, dia akan buat special. Aku buat software ni sebab yang ni je special. Aku buat Cinema 4D ni aku special kat sini. Aku buat Maya ni special kat sini. So atas user tu dia nak pakai software tu untuk apa. So kalau beza 3D Max dengan Cinema 4D ni setahu aku lah, aku pun banyak dah tak menggoogle perbezaan software ni. 3D Max ni sebenarnya dah lama. Cinema 4D ni pun dah lama, tapi lately ni Cinema 4D ni dia dah ramai orang pakai. Aku tengok dia macam lebih special dekat panggil apa? Partikel dan organik. Benda-benda kau nak buat daun tu melekat kat dinding ke, kau nak buat pokok ke, dia habis tu. Lepas tu dia dah ada link dengan Adobe lah, Adobe Photoshop apa semua ni. Dia dah link dengan After Effects. Kita boleh ambil objek 3D tu masuk dalam After Effects. So dia lebih elok. Tapi 3D Max ni dia masih standalone. Tapi kelebihan dia architecture, kau nak buat model, nak buat game apa semua, dia lebih kat situ lah. Tapi itulah berbalik pada soalan tadi, sebenarnya dia atas user guna untuk user. Yalah, betul juga. Yalah. Dia agak menjawablah soalan tu Wah, berduyun ni. Tapi ada sikit lagi, Black, kita layan je. Soalan-soalan daripada penonton kita ni. Okey, Muhammad Faizal Jalil ni, maknanya Abang Black ni dah buat efek pakai Photoshop zaman Terminator 2 lah. Ya. Betul Black? Terminator tu tahun bila? Dia pun lebih kurang lagi. Aku pun lebih kurang. Awal-awal 2000 bawah lagi kot 90-an ni Alright. Soalan seterusnya, alamak dia cakap orang putih lah. So aku cuba baca dalam bahasa Inggeris. Kalau tak betul jangan salahkan saya ya. Apa ni? How do you prioritize multiple project to meet all deadlines? Aku dah rasa macam putih. Aduh. Soalan putih ni, orang putih tanya ni. Kau faham lah. Soalan daripada Azril Hamzah. Black. Maknanya banyak projek untuk aku meet dengan aku punya deadline lah. Tapi sebenarnya atas individu dan tim tu sendiri ataupun syarikat tu sendiri. So anda kata syarikat tu dapat banyak projek, dia kena meet deadline. So syarikat tu sendiri yang kena pandai arrangekan
projek tu lah kalau nak meet semua deadline. Yes, betul. Maknanya macam dia kata kita- satu filem tu dia nak siap, satu filem dia dapat satu projek tu dia nak siap 6 bulan je. Tapi manpower dia ada sikit. Lepas tu dia dapat lagi projek. Dia dapat lagi projek kan, projek filem lain. So management dia lah nak kena pandai, maknanya dia kena bajet dia tu, maknanya dia kata kita kena tambah orang, kita kena tambah freelancer, kena tambah manpower. So cost tu dah kat situ dah. So atas capable company tu sendiri. Yang dia kata aku sampai sini je aku mampu kot, 2 projek je kot satu company. Capital tak kuat kami tu. So sampai situ je lah. Dia atas syarikat tu sendiri lah. Betul. Dan aku rasa benda ni pun orang kata apa, macam kita yang buat servicing ni, deadline tetap kita respect, yang kita akan siapkan pada masa tu kan. Dan aku percaya kau pun macam tu kan. Ada juga yang orang dia ambil semua. Betul, tapi betul kan. So diharap menjawablah persoalan tadi kan. Apa kau tak cakap, tak jawab dalam bahasa Inggeris je? Okey, seterusnya Rizal Busu. Rizal Busu dah kenal ni. Okey. Benar atau tidak kekangan bajet dan skop untuk jualan sekadar di Malaysia sahaja membuatkan filem atau animasi Malaysia susah untuk berkembang? Ni pun nampak macam bijak juga soalan ni, Black. Benar atau tidak kekangan bajet dan skop untuk jualan sekadar di Malaysia sahaja membuatkan filem animasi? Aku rasa tak benar kot. Tak benar Tak benar kot. Mana bajet tu, mana kata kita memang sedia maklum RTM bayar berapa, 45,000 kan satu episod kan. Tak pasti lah, lebih kurang kot lah. Yelah kot, mungkin dah. Sebab harga baru sekarang pun kan, tak tahu. Kita tak tahu kan, lebih kurang tu lah harga dia kan. Ya, lebih kurang lah. So, tapi sebenarnya pada aku benda ni tak berapa benar lah. Sebabnya kalau kita bayangkan zaman Masuk Santorin dulu, Masuk Santorin yang kita buat dulu, ada berapa ratus episod lah. 100 lebih episod tak silap aku. Ditayangkan di India, di Europe, di mana-mana, dia banyak juga. Aku rasa lebih kurang dalam 200 negara kot dia orang studi, aku pun dah lupa dah. So berdasarkan bajet yang kita buat RTM tu 45,000 tu, kita boleh jual ke seluruh negara. Sebenarnya bajet tu sebenarnya bukan untuk di Malaysia sahaja, tapi kalau kita nak buat benda tu lagi best, kita kena bajet lagi best. So atas penerbit dan pengarah tu sendiri, konsep macam mana kita nak buat. Sebab animation ni macam-macam konsep nak buat, boleh buat. Macam anda kata dulu kalau kau ingat dulu South Park. Ada South Park yang benda tu simple je tapi satu dunia boleh tengok. Berapa sangat bajet dia kan kalau kita fikir kan. Dia atas konsep sebenarnya. So kalau kata kita nak buat konsep macam Pixar ke semua, bajet dia besar lah. Memanglah ni kan, tapi atas kita, konsep kita. Okay. So aku agak menjawab lah persoalan tu tadi kan. So apa nama ni, nampak meriah Black. Masa kita pun dah semakin melanjut. Tapi kita ada satu soalan lagi, mungkin last lah soalan yang kita akan ambil ni. Daripada Azril Hamzah, visual effect mana yang paling susah Abang Black pernah buat? Visual effect mana yang paling susah? Yang paling susah. Aku fikir balik lah. Sekejap. Visual effect yang ada 3D character. 3D character dalam apa? Dalam filem ataupun animasi tu. So aku cerita ni sebab masa aku buat Hantu Fighter tu totally 100% aku tak tahu pasal filem punya cara ni. So dalam filem tu kena buat ada monster, ada robot semua. Tapi zaman tu tak ada facilities macam sekarang, punya teknologi macam sekarang. HDRI lah apa semua benda kan. So semua tu kena buat manually. Secara manually. Pada aku susah yang aku buat tu zaman Hantu Fighter lah yang ada karakter 3D dalam tu. Tapi sekarang ni kalau ditanya soalan tu yang paling susah pada aku
nak buat api dengan air. Api dengan air, efek api dengan air. Oh, okay. Api Kenapa? air, api. Sebab kita kena buat 3D simulation dulu. Maknanya kau dah buat lah kapal ke, kau buat apa ke, tapi air tu dalam 3D kau tak boleh letak jadi air je. Kau kena ada sukatan dia pula. Nak simulate pula partikel tu jadi ke tak jadi, berapa limpahan dia apa semua, api tu berapa besar, berapa kecil, berapa besar bom tu. Yang tu sebenarnya paling susah tu sekarang. Betul. Aku pernah lah buat dokumentari. Aku buat kapal Portugis bergerak kat air, bergerak kat laut ni. Aku rasa 3 minggu kot. Aku baru habis settle buat simulation saja. Belum render lagi. Belum nak dapat kat air tu saja 3 minggu je kan. Yalah, betul kan. Tu benda-benda tu kadang-kadang memang orang kat luar sana mungkin ambil kira, kena tengok bukan kerja mudah lah untuk orang yang buat benda ni. Api dengan air ni dia bermain dengan fizik. Fizik lah. Angin ni tiup banyak mana, api ni besar mana. Kita jangan main benda-benda sains kan, tapi dalam 3D kita dah tahu nulis tu kan. Kita kena mencari lah. Mencari kan. Berapa besar benda tu jatuh kan. Tu yang ambil masa, yang tu yang tulis. Dia bukan sekadar kau buat satu benda tu, bukan sekadar kau tengok rupa bentuk benda tu kan, betul? Kau kena belajar juga. Kau kena tahu juga pasal dia punya fizik, momentum, kan, timing, segala macam kan. Betul. Itu cakap benda ni bukan kerja mudah lah bidang kreatif ni kan. Nampak macam senang kan. Dia sampai level kau tidur bawah meja lah kalau kau buat benda ni kan. Ada pengalaman tu kau tidur bawah meja ada. Aku sampai sekarang tidur bawah meja. Sampai sekarang teruk kan. Kalau ikut pengalaman kau lah tidur bawah meja ni dulu. Biasa mesti stay back kat office kan, betul? Sampai malam. Yalah. Ada tak pengalaman misteri kau sepanjang kau tidur bawah meja? Aku tak ada pengalaman misteri. Tak ada pengalaman misteri aku sebab aku lama sangat tidur dalam bawah meja pun. Lama sangat tidur bawah meja. Aduh, ke benda misteri tu sendiri yang takut nak misteri kan kau. Okey Black, terima kasih banyak Black. Dah sejam juga kita berbual ni kan. Sejam. Kalau kita sejam ni, tadi bajet ingat 10 minit je kan. Tapi itulah kalau ikutkan sebenarnya memang sembang tu 10 minit. Bincang berjam-jam kan. Aku ingat 10 minit je, 10 minit. Itulah, dia kira topik ni menarik, ramai sambutan, orang banyak bertanya. So kita kena layan lah kan. So berjam lah. Nampak gaya macam menarik kita punya topik ni. Dan banyak benda lagi yang aku mungkin nak kongsikan. So aku rasa kita tak boleh habiskan lagi ni, rugi kita kan. Kita kena simpan. Kita kena panggil kau lagi sekali untuk diorang tengok lagi sekali kan. Kalau tidak nanti next time dah tak ada view kita. Tak sama lagi? Woi, berani je. Tak ada lah aku. Tak ada lah. Aku okey je. Banyak lagi yang boleh sembang. Betul, banyak lagi benda yang kita boleh sembang dan banyak lagi pengalaman-pengalaman kau yang kita boleh kongsikan kan. Jadi aku rasa mungkin sebelum kita berakhir di program ni, mungkin ada kata-kata nasihat daripada kau untuk orang yang betul-betul nak terlibat dalam bidang ni kan, saranan dan sebagainya. Saranan untuk orang lama tak boleh lah aku cakap macam ni kan, tapi untuk yang baru-baru, student semua, budak-budak baru, newcomer, dia sebenarnya banyak. Aku pernah juga buat part time mengajar di Aswara buat mengajar visual effects ni. So aku banyak bertanya juga dekat budak-budak baru ni, korang ni pandai melukis ke tak? Pandai. Ada yang tak pandai kan. Betul, korang minat ke tak? Minat, semua minat. Tapi memang masuk dalam bidang ni disebabkan minat. Aku pun minat kan. Tapi bila aku dah lama dalam industri ni, sebenarnya minat tu salah satu benda yang kita drive ke dalam karya kita ni. Tapi sebenarnya bukan pada aku. Dia sebenarnya rajin. Atas rajin tak rajin. Kita minat, tapi kalau kita tak rajin buat, tak guna juga. Minat sampai sudah. Itu yang aku nampak lah. Sebenarnya
rajin nak membuat sesuatu. Maknanya anda kata tak ada masa time free ke, try do something lah. Try do something buat apa, still foto ke, buat effect dalam apa, 1 saat 2 saat ke. Sebenarnya kita develop kita punya apa, technical dan kita punya apa, cara kerja lah. So aku nampak macam budak-budak sekarang ni, dia masalah dia orang ni, budak-budak millennium ni, dia semua dah ada depan mata dalam YouTube apa semua. Bila dah depan mata tu dia jadi malas. Macam kita lah kita jadi malas bila semua dah kat depan mata, dalam YouTube ada semua, kita dah malas buat, kita tak rajin. Macam zaman kita dulu, kita kena mencari. Sebab tu dia punya mentality tu lain. Dengan zaman kita dulu, kita tak ada source YouTube ni. Kita kena mencari, beli buku, tanya orang, cari kan, buat cari reference apa semua. Kita kena mencari di kedai apa semua. Tapi sekarang ni bila benda dah depan mata, kita jadi malas. Itu memang tipikal manusia yang kita lah, manusia kita lah. Maknanya macam aku pun bila dah depan mata ni aku jadi malas lah. Cuma ada kejap lagi lah. Kita tak buat. So bakat dengan minat tu memang semua orang ada, tapi rajin tu yang payah kita nak buat. Betul. Aku setuju dengan kau punya tu kan. Sebab bila benda ni, kita ni manusia macam tu lah. Bila dah ada yang senang, nak lagi senang. Bila dah lagi senang, nak lagi senang kan. Pada aku sekarang ni, budak-budak zaman sekarang ni, dia orang senang sangat nak buat benda-benda yang jadi wow lah. Jadi sampai efektif wow. Sebab semua technical dan apa keperluan dia orang yang tak tahu semua ada dalam internet. Dia orang cari je, tak nak je buat. Betul. Tak nak je kan. Macam aku pun sekarang, kadang-kadang orang bagi efek yang pelik-pelik kan. Aku cari dalam YouTube juga. Tapi kalau dulu jenuh aku nak mencari kedai buku semua, nak mencari kan macam mana nak buat. Tapi sekarang ni memang semua di hujung jari kan. Nak tak nak je buat, rajin tak rajin je. Yalah, betul kan. Macam kita dulu sanggup beli buku kan, belajar dengan orang dan sebagainya. Sekarang ni reference banyak, mudah nak cari. Lepas tu platform pun ada untuk kau pamerkan kau punya hasil kerja kan. Ya, YouTube ada, Facebook ada. YouTube ada. Betul. Macam kau sendiri ada buat channel YouTube sendiri ke apa, macam mana? Aku faktor usia masalahnya. Bila faktor usia kau jadi dah malas sikit. Tapi kadang-kadang aku buat juga untuk still foto, untuk brush up punya kerja-kerja aku buat juga still foto 1 keping 2 keping kan, untuk tahu balik tool lama tu kan. Tapi kalau nak buat yang panjang ni tu, aku tunggu assignment je lah, orang bagi projek lah. Bukan apa, kadang yalah mana tahu kau ada YouTube channel sendiri, so kita boleh promote kat sini kan. So kawan-kawan ni boleh bantu subscribe kan. Katanya sekarang ni bila YouTube channel ni boleh cari boleh buat pendapatan, betul betul. Ada kata dia buat effect tu kan, boleh dapat pendapatan, tak tahu kan. Yes, betul. Dekat dalam masa sama ada kau boleh jadi portfolio untuk orang rujuk kan, tengok. Ni apa baik, aku tengok soalan duk keluar lagi ni. Aduh, kau nak jawab ke kita nak abaikan je? Kau rasa macam mana? Ikut kau lah, nak jawab boleh. Aku jawab. Okey, kau tak ada masalah ke kita jawab? Kan? Kesian pula orang dah tanya kita tak jawab, kata kita tak layan kan. Orang bagi kita masa menonton, why not kita bagi masa untuk menjawab tadi tu? Boleh? Aku minum dulu Soalan berat ni. Wah, nak soalan berat saja. Okey, kita start dengan soalan Ismail Muhammad. Ismail Muhammad banyak bertanya ni, tapi kita jawab, kita try tanya. Kita tengok soalan pertama dia ni tadi. Ada lagi kah dana dari Finas untuk penggiat visual effect? Ada pengetahuan? Aku pun tak tahu. Dana ni kita tak ada. Last yang aku apply dana ni tahun 2011 kot. Masih ada dana ni. Oh, okey. Memang ada dia diperuntukkan dana untuk visual effect. Memang ada dana Finas ni tiap-tiap tahun, masa tahun dulu lah. Tapi tiba-tiba dia hilang. Macam tu je hilang. Mungkin kau boleh cerita sikit pengalaman kau. Dana visual effect ni tadi. Apa yang dimaksudkan dana visual effect ni? Adakah dia bagi dana ni untuk kau buat visual effect saja atau keseluruhan filem tu? Sebenarnya dana ni masa zaman aku apply dulu, dia keluarkan dana ni kepada siapa-siapa penerbit yang nak buat filem yang ada VFX.
Macam filem Ahmad Ghani kan selalu buat VFX. Ya, betul. So aku pernah bagi tahu masa tu, zaman tu aku cakap, abang, Finas ni ada keluar bajet grant untuk VFX. So tak payah abang keluar kos, dana tu saya apply kan. So zaman tu memang ada. So sebab tu bila zaman 2011 tu, sebelum tu, dia macam bertalu-talu filem ada VFX, bertalu-talu kan. Tang ada je filem VFX sebab ada dana tu yang tolong producer penerbit filem ni buat filem-filem macam tu. Tapi bila dah tak silap aku 2012 ke 2013 tu, tiba-tiba dah tak ada filem yang ada VFX. Ada pun tak besar. Filem tu tak, VFX dia tak banyak. Disebabkan dana tu. Dulu ada, sekarang dah tak ada masa tu. Sekarang dah tak ada kita tak tahu pasal apa dia tak ada, itu di luar pengetahuan kita lah Di luar pengetahuan ni lah. Jadi Ismail Muhammad ni masih lagi bertanya benda-benda yang sama juga, lebih kurang pasal dana dan sebagainya. Jadi aku rangkumkan semualah di antaranya apa badan yang bertanggungjawab lah di Malaysia yang tolong untuk naik taraf visual effect tempatan. Kemudian adakah dana CGI Finas bagi ini menolong industri visual effect di Malaysia ni? Soalan ni, adakah dana CGI Finas ni menolong? Okey. Menolong. Aku rasa perlu kot. Aku rasa perlu sebabnya dia satu hari nanti dia akan jadi macam dia sebenarnya kerajaan dapat balik sebenarnya kalau dia fund dana-dana ni. Sebenarnya dia tak dapat on the spot. Tapi dia dapat expose company yang buat VFX ni kepada dunia luar. Dia kata filem Hollywood Grade B apa semua. Even dulu R&H punya company daripada Hollywood buka dekat Malaysia ni. Dia buka company, ambil orang Malaysia kerja dengan dia. So kita ada orang Malaysia ni memang pernah buat filem Hollywood, yang ada experience pun buat. So why not dia bagi dana CGI ke kami CGI yang kecil ni di Malaysia ni untuk buat filem-filem dalam Malaysia ni. So supaya company tu ada portfolio dan karya-karya dia tu dia boleh jual dekat luar. Sebagai contoh macam kerja tadi, macam mana tiba-tiba VFX Star Trek tu boleh cari company Malaysia, company aku ni untuk buat filem dia. So itu sebenarnya kita dapat balik duit. Maknanya ada pelaburan lah di situ. Maknanya kita dapat duit daripada luar, kita masuk dalam. Sebenarnya tu injection daripada kerajaan tu perlu juga untuk dana-dana CGI ni. Aku nampak kat situ memang dana CGI ni perlu ada lah. Kalau tidak macam mana? Kalau menggunakan duit sendiri cukup tu. Okey, kementerian mengambil kira kutipan filem bagi dana CGI. Patutkah Patutkah kurangnya begini? Kurkan. Aku nak sebut Quran tadi ni. Ini begini, bukan untuk menolong industri sebenarnya, untuk menaikkan industri visual effect tempatan. Kementerian mengambil kira kutipan filem bagi dana kira. Patutkah Quran ni begini? Bukankah itu menolong industri sebenarnya? Patutnya kiraannya begini. Aku rasa kementerian mengambil kira filem bagi dana CGI. Kiraannya begini. Macam mana Black? Soalan daripada sahabat kita Ismail Muhammad ni. Aku tak faham soalan ni, tapi aku cuba jawab lah. Aku cuba fahamkan diri aku sendiri lah soalan ni. Kementerian mengambil kutipan. Betulkah kiraan yang begini? Bukankah itu sebenarnya? Aku anggap macam ni lah. Aku anggap dana CGI ni dia sebenarnya macam subsidi baja orang kampung. Aku nampak macam tu lah dia bagi kita usahakan benda tu. Tapi kerajaan mesti nak feedback balik. Ya, betul. So kalau dia nak kira kutipan tu untuk dana ni jadi susah lah. Sebab kita market kita kecil. Jadi dia pada aku dana ni dia bagi sebenarnya untuk improvekan KPI lah, kita bergerak bekerja apa semua, kita dapat cek makan, tapi sebenarnya improvekan satu benda yang kita buat tu. Tapi atas individu lah yang nak
sale nak promote dia punya kerja tu macam mana. Ni ada soalan ni, dia sepatutnya jadi depan tapi ni soalan dia yang betul. Ni yang betul. Ni pembetulan yang tadi lah. Dana CGI sepatutnya bukan dikira dari kedepan. Dari berapa ramai tapi pembetulan pun ada typo juga. Dari berapa ramai yang penggiat dapat ditolong untuk. Ya betul kan. Ada aku betul lah ni. Dia sepatutnya tak kira pada kutipan. Maknanya dia fix kan. Maknanya tak tahulah, mungkin ada geran tu dulu dia letak 500,000 satu filem. Tapi bergantung kepada kos-kos yang dipropose oleh producer dan VFX punya supervisor. Tapi dia ada gap limit. Tapi janganlah kira kutipan. So kalau anda kutipan tu 50,000 je, tak guna juga, macam mana dia nak grow kan. Tapi itulah Blay, aku sendiri pun secara peribadi lah, bila kita bercakap pasal dana apa semua ni, dia pun bukan kata yang pembagi, yang membagi, yang menerima pun main peranan juga. Peranan juga. Kau dah dapat geran, ada peruntukan, buat kerja tu betul-betul kan, buat hidup-hidup. Jadi kadang-kadang salah satu perkara ni dibuat pun atas sebab yang atas sebab musabab yang sebelum ni. Kan? Kenapa dia jadi macam ni? Sebelum ni tak jadi macam tu. Jadi dua-dua pihak main peranan lah. Kan? Orang yang bagi main peranan, orang yang mendapat pun main peranan juga. Kan? Kadang-kadang dia orang salah guna geran tu. Betul? Guna, dapat duit banyak kan. Mungkin yang dapat tu tapi yang buat servis ni pula dapat dalam satu jumlah yang tak sepatutnya kan. So benda-benda ni boleh berlaku kan. Tapi isu tu mungkin kita akan kupas lain kali lah kot kan. Ada lagi detail tu kita sembang tu. Yes, boleh betul tu. Itu kita boleh sembang nanti insya-Allah kan. Apa nama, itulah Black. Aku pun rasa macam tengok kau pun dah mula gelisah apa semua ni kan. Dah macam kurang selesa, maklumlah kan. Kau pun dah macam nak pergi toilet kan. Alamak. So aku rasa mungkin itu saja kot untuk kita kali ni kan. Mungkin kata-kata akhir kau ada nak cakap ke apa-apa, nak sampaikan ke sebelum kita berakhir. Dua kali kata lah aku tu. Tadi dah bagi nasihat kan. Mana dah tahu kan. Sekarang kan dalam keadaan pandemik sekarang ni, maklum je lah kan. Mungkin ada nak bagi tahu dekat semua, jaga diri dan sebagainya kan. Macam mana boleh? Tak tahu. Itulah aku tak tahu nak kata, tak tahu nak bagi tahu apa. Tapi time pandemik ni semua orang tak ada kerja kan. Semua orang tak ada kerja. So siapa yang boleh survive tu alhamdulillah lah. Dia macam lain-lain kita ni, yang industri kita ni, yang bahagian post ni, bila tak ada kerja tu cuba-cubalah buat satu benda yang untuk brush up balik kita punya kerja kan. Maksudnya cari idea baru ataupun cari trik baru, karya baru. Kita cuba kan, supaya nanti bila dah habis pandemik nanti, mana tahu tiba-tiba job datang nak kena buat benda yang kita nak kena buat tu, tapi kita tak sempat nak belajar tu. Time ni lah sebenarnya sesuai untuk kita explore benda-benda yang kita tak tahu. Aku nampak kat situ lah. Okay, baik. Betul, aku pun setuju dengan apa yang kau cakap tu kan. Mungkin ada hikmahnya apa yang berlaku sekarang ni, dan mungkin juga betul macam kau cakap, kita berlatih masa ni. Mungkin job tak ada, kita training balik kan. Kita asah diri kita, bakat kita semua. Dan bila keadaan dah kembali okey, ada job masuk, itu jam sab-sab-soy lah. Betul. So terima kasih banyak baik. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ada masa nak pergi kopi pun tak boleh buat masa ni. Nanti aku datang hujung tempat kau, kita lepak-lepak minum. Okay, aku nunggu kuih gelang. Alamak, kuih gelang tu lah. Yang tukang hantar tak sampai-sampai. Aku nunggu juga. So terima kasih banyak Black. Jumpa lagi insya-Allah kalau ada masa kan. Buat korang semua yang menonton ni, terima kasih lah kena bagi masa kat kita kan, sama-sama menonton dalam majlis ilmu ni. Aku pun tak ada apa nak cakap. Cuma pesanan tu, kita dalam keadaan sekarang ni sama-samalah jaga diri, keluarga dan semua masyarakat sekeliling lah. Sampai kita jumpa lagi di Sembang Gelang. Sembang Kuih Gelang kan.
di episod yang akan datang, dan mungkin kita akan ada panel-panel yang lebih menarik lagi untuk kita bincangkan topik-topik berkenaan dengan animasi ataupun bidang-bidang kreatif yang berkaitan. Semua kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga keluarga, dan sama-sama kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Suamiku yang dihajati, kekasih yang disayangi, tunang sejak masih remaja. Penghuni rumah panjang Panggau Libau. Dia belum kenal siapa kita. Kalau kamu hantu, lari kamu ke sungai Tenaga. Matilah kita. Hantu datang kemari.